No disturb. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu. Okey, kita dah masuk dah modul 4 ya. Modul 3 ya berkenaan perakaunan untuk kawalan dalaman telah selesai. Hari ini kita masuk modul 4 perakaunan untuk perkongsian. Jadi hari ini kita akan belajar apa dia perkongsian. Okey, ciri-ciri perkongsian. Yang pertama ya, perkongsian ni perlu kita daftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sebelum ni masa tingkatan 4 kita belajar milikan tunggal iaitu pemilik perniagaan seorang. Kali ni berkongsi ya, 2 hingga 50 orang. Ingat lagi ya di modul 2 ya, ciri-ciri organisasi. Okey, ciri-ciri perkongsian pemilik dia 2 hingga 50 orang. Okey, prosedur penubuhan perniagaan perkongsian adalah lebih mudah ya, dia lebih kurang sama dengan milikan tunggal. Okey, di mana para perkongsi bersama-sama mengurus perniagaan dan sebarang keputusan perniagaan perlu diputuskan secara bersama. Okey, keuntungan atau kerugian perniagaan pula akan dikongsi bersama mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui dan ditandatangani bersama. Okey, jadi ingat ya, berkongsi. Okey, berkongsi ni ya, segala syarat-syarat perkongsian mesti dipersetujui oleh ahli-ahli kongsi. Liability perniagaan pula ya adalah tidak terhad ya, bermakna dia sama seperti milikan tunggal. Kalau liability dia besar ya, maka perlulah ditanggung bersama-sama. Okey. Baik, seterusnya dasar dan perundangan perniagaan perkongsian tertakluk pada Ikatan Perjanjian Perkongsian dan Akta Perjanjian Perkongsian 1961. Inilah yang cikgu cakap tadi, syarat-syarat ya. Bagi perniagaan perkongsian dia mesti ada syarat-syarat yang dipersetujui oleh semua ahli perkongsi. Jadi kalau perkongsian ya itu membuat perjanjian di antara perkongsi sendiri ya, perjanjian yang baru. Bermakna perjanjian yang baru ni dinamakan sebagai Ikatan Perjanjian Perkongsian. Tetapi ya, kalau perkongsi tidak buat ikatan perjanjian perkongsian, jika berlaku sesuatu ya, contohnya salah seorang perkongsi meninggal dunia, salah seorang perkongsi muflis ya, salah seorang perkongsi tidak waras dan sebagainya, maka perkongsian perlu dibubarkan. Bila perkongsian perlu dibubarkan, kita kena rujuk ya perjanjian. Kalau perkongsi tidak buat perjanjian ya di antara mereka ya, Akta Perjanjian Perkongsian 1961 perlu dirujuk. Okey, apa dia peruntukan Akta Perkongsian 1961? Ya, ni kalau tak ada Ikatan Perjanjian Perkongsian yang dibuat ya. Okey, untung dan rugi sama rata. Pinjaman perkongsi dibayar faedah 8% setahun. Ya, bermakna ya, semasa nak tubuhkan perkongsian ya, kalau ada 3 orang perkongsi, okey, sebabkan modal tak cukup, kita pinjam dengan perkongsi A. Pinjaman daripada perkongsi A itu perlu dibayar faedah 8% setahun. Faedah atas modal tidak dibayar. Ya, modal yang disumbang oleh perkongsi tidak dibayar faedah. Gaji perkongsi tidak dibayar. Ya, faedah atas ambilan tidak dikenakan dan buku akaun disimpan di premis perniagaan dan semua perkongsi berhak memeriksanya, dan akhir sekali pengurusan perniagaan oleh semua perkongsi. Ini adalah Akta 1961 yang tetap ya, yang telah ada. Kalau perkongsi tiada ikatan perjanjian
yang dibuat oleh mereka sendiri. Kalau mereka buat perjanjian sendiri, mungkin untung atau rugi ya bergantung kepada modal, ya. Kemudian faedah atas modal dapat 10%, 8%, gaji perkongsi pula dibayar, ya. Jadi kebanyakan perkongsinya akan buat perjanjian sendiri. Mereka kurang nak menggunakan peruntukan atau perkongsian 1961. Baik, sekian. Terima kasih.